Jadi waktu akak buka pintu tu, belum buka habis, meremang tu makin kuat dan terus bisa daripada kepala sampai ke kaki akak dah shaky. Buka pintu tu, Masya Allah akak nampak lembaga. Kita bayangkan dia macam Spiderman, tapi Spiderman tu dia kangkang terlalu besar kan. Okey, kita bayangkan dia menyangkung, tapi dia dekat atas. Assalamualaikum. Hai, saya Hafiz. Hai, saya Syuk. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah Misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqila. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Dan yakni ingatlah, Allah amatlah besar kekuatannya dan amatlah berat azab seksanya. Allah jualah penjaga yang sebaik-baiknya, dan dialah jua yang maha mengasihani dari siapa sahaja yang menaruh belas kasihan. Okey, sebelum kita mula cerita pada hari ni, kita nak bagi tahu bahawa pada korang yang mana berminat untuk cari duit lebih, duit tepi seperti pelajar atau siri rumah, ini adalah platform yang terbaik, iaitu Export Overseas Academy. Ya, yang bestnya Dr. Zul Arifin ni akan ajar kau macam mana nak berniaga dekat eBay ni. Dan korang yang di luar sana yang berminat untuk berniaga dekat eBay ni, korang boleh join kelas ni. Nak tahu maklumat dengan lebih lanjut, boleh tekan link di ruang description, daftar kelas Dr. Zul. Okay guys, malam ni kita ada caller baru. Dan dengar kabarnya malam ni caller kita akan bercerita berkenaan dengan sihir pemisah. Oh, sihir pemisah. Okay, aku suka dengar. Bukanlah suka sihir kan, tapi benda ni bila kita dengar banyak pengajaran kita dapat. Tapi sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Dan mana korang ada TikTok dan juga Instagram, boleh follow kami rapat-rapat. Dan pada korang yang mana nak share juga cerita di platform Santai Chill, boleh tekan di WhatsApp di bawah dan bagi tahu korang ada cerita seram nak kongsi di Santai Chill. Baik, macam yang aku bagi tahu tu, caller baru ni datang je daripada selatan. Yang kata senang cerita dia negeri yang menjadi yang di-Pertua Agong sekarang. Oh, okey. Johor, yeah. Okey, kita nak tahu Johor kat mana kalau boleh lah kan. Okey, baik. Jadi sebelum tu kita berkenalan dulu dengan kita punya caller. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Okay. Baik, Alhamdulillah, Syuk. Boleh kenalkan diri? Okey, nama akak kita panggil Kak Akil lah. Kak As Daripada Okey. Daripada Pasir Gudang, Johor Bahru. Oh, JB style. JB style Okey, baik Kak. Pertama sekali kita nak ucapkan terima kasih kerana sudi berkongsi di platform Santai Chill. Jadi Kak, untuk cerita yang pertama ni akan nak berkongsi tentang apa? Okey, cerita ni pengalamannya jadi pada akak sendirilah. Iaitu berkenaan sihir pemisah. Okey. Kejadian ni jadi tahun lepas, bulan 5. Tapi awal-awalannya macam tanda-tanda sebelum peak tu bulan 2 macam tu lah. Dalam bulan 3, bulan 4 lebih kurang. Baik. Jadi, macam baru lagi juga tahun lepas barulah kita yalah, kita kira barulah tu. Tahun lepas je. Okey, baik. Barulah. Kita dah tak sabar nak dengar. Jadi tanpa membuang masa, kita nak dengarkan cerita yang pertama. Dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, awalnya tu dia berkenaan suami isteri lah kan, bila berkaitan dengan pemisah ni. Jadi akak dengan suami akak ni dah berkahwin selama 7 tahun. Dia ni 8 tahun lah.
Jadi kami ni bukanlah kata kami ni sangat couple yang tak ada masalah. Dalam rumah tangga tu biasalah kan. Tapi bulan 2, maksudnya bulan 3, bulan 4 tu mula nampak macam hal yang kecil tu dia jadi besar. Jadi bila besar tu biasalah akan bergaduh besar lah. Akak memang agak pelik. Yang sebagai seorang wanita ni kita akan fikir macam-macam lah tentang suami kita kan. Jadi macam tanda yang paling awal akak kena is akak tidur malam tu. Suami akak ni untuk pengetahuan semua, dia memang selalu outstation lah. Ke utara, ke timur macam tu lah. Jadi masa kejadian tu dia ada kat sini. Malam tu akak tidur macam biasa. Pagi akak tersedar dalam pukul 3 lebih macam tu, 4 lebih akak nak ke tandas lah. Sebelum tu akak minta maaf dulu, mungkin agak sensitif ke apa ke yang akak nak cerita ni. Akak bangun tu akak sedar yang macam ni nak cakap, panties kita, panties akak dah terbuka. Terletak elok dekat atas bantal yang macam sebelah badan akak tu lah. Jadi akak tak fikir apa lagi. Akak pergi jalan tandas macam biasa, apa macam itu, akak tidur balik. Bangun subuh pagi tu, akak lepas kejut suami tu, akak macam tanya dia lah. Akak tanya dia, you buka panties I ke? Dia kata, tak ada lah. Kenapa I nak buka panties you? Lepas tu tak ada, sebab I sedar-sedar I tengok panties I terletak dekat atas bantal sebelah ni. Lepas tu dia kata, you jangan nak merepek lah. Benda yang kecil macam tu tau. Dia ingat macam kita tuduh dia. Jadi dia dah nak marah. Dia kata, nak buat apa I nak buka panties you? Dia kata, tak ada maknanya lah. Dia cakap macam tu tau. Jadi akak macam tanya je akak cakap kan. Dan tak apa. Lepas tu start mula daripada hari tu, malam tu, akak solat. Dalam 5 waktu kita solat tu, kadang-kadang Zuhur, kadang-kadang Asar, kadang-kadang Isyak. Dalam 3 waktu ni akak akan akak ni ada satu, akak selalu macam meremang tengkuk maksudnya memang akan ada nampak ataupun akan jadi apa-apa. Sebab daripada kecil akak memang senang nampak macam tu. Tapi dia akan tangkap dekat tengkuk akak satu badan, bisa akak bila rasa macam tu maksudnya akan jadi apa-apalah ataupun akak akan nampak apa-apa macam tu. Jadi waktu solat, yang ni waktu solat Zuhur lah, masa tu akak terhilang khusyuk. Akak rasa tengkuk akak dah sakit sangat. Akak dah macam tak boleh, macam nak pandang ke belakang. Bukan pandang pusing belakang tau. Sebab akak ni, bilik akak solat akan menghadap gerobok solid tu, tapi bukan full gerobok solid. Dia akan nampak separuh gerobok solid akak tu lah. Jadi hilang khusyuk. Masa tu akak terpandang ke kiri, bahu kiri akak tu, sebab akak ada rasa macam aura ada orang kat belakang akak. Jadi bila akak pandang tu, akak seorang yang penakut. Untuk pengetahuan Syuk dengan Hafiz, akak memang seorang yang sangat penakut. Jadi akak tak pandang terus ke cermin tu untuk tengok belakang. Tapi bila akak ternampak ada susuk seorang perempuan, wanita juga, pakai telekung warna hitam, dan muka dia blur. Kita sama ada akak takut ataupun akak tak berani nak tengok tu, ataupun akak macam tak perasan sangat. Macam tu lah perasaan masa tu, sebab akak dah terlalu takut. Jadi akak nampak muka dia macam kelabu-kelabu, blur. Dia bukan satu objek yang clear tau untuk akak nampak muka dia. Jadi akak terus macam akak istighfar. Akak terus mulakan solat tu daripada awal. Jadi itu adalah tanda-tanda yang maksudnya yang awal-awal, yang sebelum hari kejadian yang betul-betul bulan 5 tu. Okey, kita cut it short. Sebab selepas yang penampakan tu memang sentiasa
dia akan ada rasa aura orang kat belakang akak waktu akak solat. Jadi kita terus ke bulan 5 tu lah. Bulan 5 ni adalah hari Selasa, and waktu tu suami akak tak ada. Yang ada kat rumah cuma akak dengan anak akak lah, lelaki. Seorang lah anak? Anak akak seorang. Jadi dia memang tidur kat bilik dia lah. Akak memang kat bilik akak lah. Sebab sebelum ni memang tak ada apa-apa, cuma setakat penampakan waktu solat je kan. Malam tu akak ni seorang penjahit beads. Jadi sambil akak menjahit tu, tiba-tiba sambil akak tengok TV macam tu kan, akak terdengar dia macam tu. Dia berulang sebanyak 3 kali. Macam mana kak? Kurang jelas. Jadi benda akak dengar bunyi macam macam tu kan. Macam ni tentu. Ya, dia macam kita panggil kawan-kawan kita macam tu. Tapi sebanyak 3 kali. Jadi akak ni macam, sebab sofa yang akak menghadap TV tu dia belakang akak ni tingkap bilik lah. Jadi akak bila dah kena macam tu, akak tak meremang yang macam kat tangan semua tu, tak. Bila dia tangkap dekat tengkuk akak kata Allahu Akbar. Macam tu. Sebab akak ni takut, Syuk. Akak sangat penakut tau, Syuk Hafiz. Jadi bila akak dia dengar macam tu, suami akak selalu pesan, ingat ni rumah kita, dia kata. Jangan sampai benda-benda yang you nampak ni macam menguasai diri you lah. Dia kata ni rumah kita, dia kata macam tu kan. Tapi akak cubalah macam kuatkan. Jadi akak ni okeylah, tak apalah, nak pergi toilet lah kot, macam tu kan. Berhenti menjahit, akak nak ke tandas. Waktu akak nak ke tandas tu, sambil buka pintu, tangan akak spontaneous tu, akak macam nak buka lampu lah kan. Tapi akak on lampu, akak buka pintu, lampu tak hidup. Lampu toilet tak hidup. Jadi bila lampu toilet tak hidup, akak macam okeylah, lampu bilik terbuka kan, masuk je lah. Sebab biasalah sebelum tidur nak berus gigi, cuci muka apa semua, kita perempuan macam tu kan. Jadi waktu akak buka pintu tu, belum buka habis, dekat bilik ayah akak sebelah atas tu ada para-para, akak letak pokok, letak frame macam tu lah kan. Akak buka, akak meremang tu makin kuat dan terus bisa daripada kepala sampai ke kaki akak dah shaky. Akak dah menggigil. Bila akak menggigil tu, akak dah tahu something wrong ni. Tapi macam nak kuatkan diri pergi toilet, nak tidur tu, macam buka pintu tu, Masya Allah akak nampak lembaga dekat atas sebelah para-para sudut dinding tu lah kan, tembok toilet tu. Kita bayangkan dia macam Spiderman, tapi Spiderman tu dia kangkang terlalu besar kan. Kita bayangkan dia menyangkung, tapi dia dekat atas. Yang akak cuma nampak bayang dia hitam gelap macam tu, mata dia warna merah yang tak terang. Tapi kita nampak mata dia merah. Akak tak cakap banyak, akak terus tutup pintu, akak terus keluar daripada bilik, akak terus turun ke bawah, akak dekat living, akak menggigil, akak dah tak tahu ke mana. Sebab bila akak takut, akak tak boleh fikir apa, jam. Bila dah jam tu, akak dah turun kat bawah kat living tu, akak terus call husband kan. Sebelum keluar dari bilik tu, memang akak dah capai lah phone dekat sebelah TV tu kan. Capai terus turun ke bawah tu, akak call husband akak. Lepas tu husband akak cakap, you relax dulu, you duduk. Tapi betul ke apa yang you cerita ni? Dia cakap macam tu. Dia tak boleh tahu, benda kecil pun dia akan jadi macam dia nak marah je kat kita ni. Jadi akak ni, I tipu you, I tak dapat 10,000 pun. Akak cakap dia macam tu. So sekarang ni I dekat bawah, I tak tahu I nak buat apa. Dia kata you on TV, you buka zikir, you duduk, dia cakap. Lepas tu akak sambil belum buka TV apa tau, Hafiz Syuk, akak dengar macam guli turun daripada tangga atas.
Dia tik macam tu. Lepas akak tu silakan. Sebab kalau ialah guli kena dekat lantai, dekat tile tu kan dia akan bunyi kuat kan, tik dia tu kan. Jadi akak tolehlah kat atas. Tak ada, anak akak tak ada, kucing akak pun tak ada. Maksudnya apa yang jatuh tu? Apa kan, kalau ni kata guli, akak akan nampak guli tu jatuh ke bawah, tapi tak ada, dia berbunyi je. Husband akak masih lagi online. Akak cakap, you dengar tak? Dengar apa you ni cuba istighfar. Dia dah mula macam dia yang panik macam tu. Kita ni yang menghadap hal yang jadi ni, tapi dia pula yang nak marah kita. Jadi akak cakap, you jangan marah I. Sekarang ni I tengah takut, akak cakap. Jadi dia kata, okay, you buka lah zikir tu. Dia kata, you buka zikir tu. Dia kata, lepas tu akak cakap, I tak boleh lah. I dah menggigil satu badan. Tengkuk I macam biasa tak boleh. Dia tak hilang, tak lega langsung. Lepas tu dia cakap, okey lah, you pergi dapur, you ambil air, you selawat, you minum. Okay, dia dah cakap akak macam tu. Lepas tu akak dah minum air apa semua. Akak cuba kuatkan diri. Sebab akak nak melangkah naik tangga tu Hafiz dengan syuk. Ya Allah, rasa macam ya Allah, lamanya aku nak sampai tingkat atas. Macam tu. Jadi akak dengan yang bisa-bisa ni semua ni, akak tak tahu lah kalau ada pendengar yang ada experience yang sama, dia tahulah macam mana rasa sakit dia. Macam tu lah. Jadi akak naik, kuatkan diri ni, akak naik, akak pergi terus masuk bilik anak akak. Masuk bilik anak akak, akak buka lampu. Akak dia ada dekat cupboard, dia ada spare toto apa semua tu, akak bentang. Lepas tu akak cuba lena lah dekat bilik anak akak tu. Tapi akak ingat cerita tu habislah kat situ. Rupanya waktu akak dah baca doa tidur tu 3 kul, akak baca ayat kursi. Akak nak baca Al-Fatihah, akak tak reti. Okay. Ayat kursi boleh baca. Ayat kursi boleh baca. Tapi bila nak baca ayat Al-Fatihah, akak tak macam, aku nak baca, macam mana aku nak baca Al-Fatihah ni ya? Tak ingat lah. Macam tiba-tiba tak ingat. Akak jadi lost. Lepas tu akak cakap, tak apalah, sebab dah baca ayat kursi, dah baca 3 kul. Okay, akak cuba bawa tidur. Sebelum tu akak dah matikan lampu putih tu lah. Jadi akak dah buka lampu tidur. Waktu akak nak cuba lelapkan mata, sama ada akak sedar dah terlelap ke, atau akak macam mimpi ke atau apa ke, tak. Rasanya macam akak sedar lagi. Tiba-tiba akak rasa dekat tapak kaki akak tu macam, okay, kita ada orang macam ni, scratch tu, apa nama scratch? Cakar lah. Okay, tapi bukan cakar yang sakit, menggeletik. Dia macam bagi kita rasa, ya, tapi tak laju tau. Dia macam dia tarik daripada atas ke bawah, dia tarik atas ke bawah macam tu. Jadi akak ni macam terkejut, macam kaki refleks lah kan. Kita tarik lah kaki kita macam tu. Lepas tu akak tarik selimut tu, tak ada. Akak tak nampak apa-apa. Rasa sakit kat tengkuk ni tak hilang lagi. Dia rasa lagi. Akak dah tak tahu macam mana. Akak selimut lagi sekali kaki akak. Akak macam mana kita kepit selimut tu supaya dia tak boleh nak kacau kaki lah kononnya. Lepas tu sambil akak meringkuk. Akak meringkuk, meringkuk kaki tu lah. Jadi akak cuba lagi nak lelap. Lagi sekali dia kacau akak, dia tentap selimut akak. Ya Allah, akak memang dah, waktu tu memang akak dah terlalu panik. Akak memang tak boleh nak buat apa. Yang akak boleh, akak baca lagi sekali ayat kursi. Lepas tu akak ingat mak akak ada pesan, wala ya'uduhu tu kita baca 3 kali. Lepas kita habiskan baca ayat kursi tu. Bila akak dah baca habis tu, akak cuba kontrol otak ni, jangan fikir banyak lah, jangan. Akak bawa lagi tidur. Kali yang last tu memang akak dapat lelap. Akak terus lelap macam biasa. Bangun subuh pagi tu semua macam biasa. Akak terus call mak akak. Akak dah tak cari suami akak lagi dah. Akak terus call mak akak.
bila akak call mak akak tu, akak ceritalah. Sebab sebelum ni akak cerita pun tahu yang panties akak terbuka apa semua ni. Jadi mak akak juga, waktu tu mak akak ada dekat KL lah, rumah adik akak. Jadi mak akak cakap suruh akak pergi rujuk dekat ni lah, ada seorang makcik ni, dia pengamal perubatan lah. Memang keluarga kita sakit demam ke macam biasa, kita ke sana lah. Jadi akak bawa anak akak. Hari esoknya tu akak terus pergi sebab akak dah jadi takut. Akak nak masuk bilik akak hari tu untuk siap ke mandi ke apa pun, akak dah jadi takut. So akak guna toilet yang tandas yang attach dekat bilik anak akak ni lah. Jadi akak pergi tempat rumah makcik tu. Makcik tu pada akak alhamdulillah lah, kami serasi lah dengan dia. Jadi waktu jumpa dia tu, akak ceritalah pasal yang penampakan waktu solat, yang panties akak terbuka. Bila akak sebut panties akak terbuka letak kat sebelah tu, dia terus cakap macam ni, dia orang Indonesia. Tapi dia memang, akak dengar sendirilah, bacaan dia tu memang bacaan-bacaan Al-Quran kita lah, yang kita tahulah. Jadi dia kata, kamu pulang ke rumah, kamu bawa ni, dia rumah dia tu memang dia dah siapkan untuk barang-barang yang macam kita datang berubat, kita dah tak payah bawa barang-barang lah, sebab kat rumah dia tu dia ada sediakan sekali. Jadi dia kata, okey, ini dia bagi garam kasar dengan lada hitam. Dia cakap kamu cuma masukkan dalam bekas macam tahu fufa tu, tapi penutup bekas tu dia suruh kita lubang-lubangkan. Lepas tu akak tanya dia, ni apa ni bu? Lepas tu dia kata, tak usah, kamu enggak usah tahu. Dia kata, ini kalau kamu tahu, kamu lagi tak bisa tidur dekat bilik. Dia pesan macam tu. Jadi akak ni macam dah jadi macam takut. Akak nak tahu jugalah, memang kita nak kena tahulah kan, sebab selama ni kita tak pernah kena macam tu. Jadi dia kata, beginilah, dia kata, ini ada orang yang hantar, dia cakap. Hantaran ni untuk memisahkan kamu dengan suami kamu. Tapi ibu enggak bisa bantu yang lebih. Dah pula, dia kata terlalu kuat, dia cakap. Jadi dia kata yang buat sementara ni yang dia boleh tolong akak cuma tu, garam dengan lada hitam. Dia dah siap. Mungkin dia dah ada baca apa yang itulah, macam itulah. Akak tinggal letakkan dalam bekas kat rumah semua tu. Okey, dia kata letak dekat sudut yang kering. Jadi akak balik tu memang akak buat, dia suruh selawat, dia suruh baca Al-Fatihah 7 kali, dia suruh baca ayat kursi 7 kali, macam tu. Jadi akak dah buat semua tu, akak letak kat sudut tu lah. Jadi bila malam tu akak tak ada rasa apa-apa. Sampailah hujung minggu suami akak balik. Sebab dia call juga kan, dia call dia macam mana, okey ke tidak, macam tu lah kan. Jadi hari yang dia balik tu, dia biasa akan balik hari Jumaat lah. Hari Jumaat yang dia balik tu, akak kena cerita dengan dia. Akak kena terus terang dengan dia. Akak cakap dengan dia pasal benda-benda macam ni lah. Ada hantaran daripada orang nak memisahkan kita. Dia kata, alah, jangan-jangan benda ni semua macam perasaan you je. Dia kata, kadang-kadang kita bila banyak fikir, macam ni lah jadi dia. Macam lah, dia cakap akak macam bila nampak dia berubah suka marah-marah tu, dia ingat akak tuduh dia ada perempuan lain lah, ada macam gitulah kan. Jadi akak cakap tak, itu lain. Akak cakap ini lain sebab I dah pergi berubat, and orang yang ubat kita, ubat I tu, dia cakap macam ini. Jadi I dah buat apa yang ni. So akak buka pintu bilik I tu, I tunjuk akak tunjuk dia lah. Itu yang ibu suruh letak lah. Jadi okey, dia kata, alah, apa-apa je lah, tak kisahlah. Dia kata macam tu. Dia macam ambil kisah yang tak kisah je tau, dengan apa yang jadi pada akak ni. Lepas tu okey, hari esoknya, hari Sabtu, benda ni jadi memang setiap hari dalam masa dia balik hari Jumaat tu, hari Sabtu tu akak duduk tengok TV dengan dia. Dah siap solat Zuhur semua, dah siap lunch semua. Akak rasa macam ada perasaan akak tu macam
ada yang menyuruh akak pergi dapur, ambil pisau, kelar tangan kau. Ni lillahi ta'ala, akak memang cerita ni lillahi ta'ala. Benda ni betul-betul terjadi pada akak. Akak cuma dengar benda tu. Akak tak tahu macam mana. Akak dah ambil pisau, tapi nasib akak baik masa tu anak akak. Anak akak dekat dapur, dia nak buka fridge, nak ambil coklat dia lah, macam gitulah. Dia nampak akak ambil pisau tu, Ami, akak tak layan dia tau. Dia panggil lagi, Ami, dia gitu tau. Adik nak coklat ni boleh tak? Dia cakap macam kan. Tapi akak tak layan dia. Ini dicerita dengan akak balik tau. Akak tak layan dia. Dia umur berapa kak masa tu? 13. Okay. Sekarang dia 14. Ami, dia panggil macam tu. Jadi akak macam tersentak, akak pegang pisau. Akak memang pegang pisau. Ami nak buat apa tu biasanya? Akak macam terblur macam tu kan. Akak terblur-blur. Tak ada apa-apa lah. Akak istighfar lagi sekali. Akak istighfar lagi sekali. Akak pergi depan. Akak dah pergi depan. Okey, maghrib tu sebelum makan, akak ni seorang pesakit diabetes. Jadi akak kena insulin. Okey, waktu insulin setengah jam sebelum makan. Okey, kita makan biasa dalam pukul 8 macam tu lah. Akak memang time makan akak pukul 8. Jadi pukul 7.30 tu akak insulin. Ada satu perasaan yang sama macam akak nak pergi ambil pisau masa tu. Tengah hari tu, cucuk laju. Macam tu. Akak dengar tau suara tu. Akak dengar sangat jelas. Cucuk laju. Jadi akak cuma tak boleh nak tunjuk dekat korang berdua je. Tapi memang akak dah cucuk jarum tu ada lebih daripada 2 kali. Maksudnya jarum insulin kan dihaluskan. Jadi akak dah cucuk. Suami akak nampak, dia terus rampas pen tu. Dia terus cakap, you ni kenapa? Dia dah tinggikan suara dekat akak. Yang akak ni macam terus macam akak dah terbela tau. Akak terbela. Akak cakap, you ni kenapa marah I? Tiba-tiba kita orang jadi bergaduh pula disebabkan pen insulin tu. Masa dia marah akak tu, akak dah bangun. Akak mengadap muka suami akak tu. Akak memang kita orang bergaduh teruk sangat malam tu. Akak cakap dengan dia, you kenapa tiba-tiba you nak marah I? Tak, yang you ni kenapa? Dah gila nak cucuk. You cucuk perut you laju-laju macam itu. Dia cakap, you tengok perut tu berdarah kan? Memanglah darah tu tak adalah macam lubang yang besar, sebab jarum dia kecil halus kan. Tapi dia memang berlubang. Memang nampaklah darah tu keluar. Jadi akak ni pula macam kita berlawan pula tau. Bukanlah berlawan tangan bergaduh apa, bukan. Berlawan mulut. Akak cakap, kalau you pun you tak boleh ke tegur I baik-baik. You kalau dengar I, you nak marah I juga suka hati you je macam tu tau. Jadi akak ni tiba-tiba akak rasa macam suami akak tumbuk akak. Akak terus rebah dekat sofa tu. Masa tu akak terus blank. Cerita yang ini suami akak dengan adik akak yang ceritakan apa yang berlaku selepas akak blank. Tapi memang kena tumbuk lah kan? Tak, Syuk. Sebenarnya suami akak tak tumbuk. Perasaan akak tu akak ditumbuk. Macam tu lah. Selepas kat flat tu, suami akak panik. Suami akak call mak akak. Dia call mak dia. Jadi diorang cakap bawa pergi klinik. Dia kata tak, bukan pengsan yang biasa ni. Dia cakap dia meracau-racau ni. Dia cakap, dia kata orang tak kuat nak pegang dia ni. Dia cakap macam tu. Ini cerita ni memang adik dengan suami akak ceritakan lah selepas yang akak sedar daripada akak flat tu kan. Dia call adik akak sebab akak ada bagi tahu dia pasal yang ibu tu kan. Lepas tu call adik akak cakap, kalau yang macam ni punya hal, ibu tu tak boleh, dia kata. Lepas tu kalau kita bawa ibu tu pun, memang ibu tak boleh buat benda yang macam gini, dia katakan. Tak apalah, adik akak pun dia memang blur juga. Dia jadi blank bila dengar kakak dia jadi macam gitu. Akak dah meronta-ronta. Akak dah macam maki hamun suami akak. Akak dah macam, dia kata bukan you, dia cakap. Lepas tu adik akak sampai Google, Syuk Hafiz, dia Google, dia cari ustaz untuk Ustaz Darul Shifa yang mana-mana yang available tau.
dalam 5 ustaz tu seorang aja yang available daripada Seri Alam. Okay. Jadi ustaz tu datang daripada Seri Alam. Masa tu adik akak semua dah ada lah. Akak kena sebelum Isyak. Okey, selepas Isyak tu baru diorang semua sampai. Adik akak dengan adik ipar akak sampai dululah. Lepas tu sampai tu dia kata dia sapu muka akak dengan air lah, apalah, akak tendang lah apa semua. Dia kata akak meracau yang sangat teruk, dia kata. Lepas tu masa ustaz datang, ustaz baru bagi salam dekat luar gate. Akak dia cakap, halau dia keluar. Aku tak suka dia datang. Korang halau dia keluar. Kau halau dia keluar. Dia cakap, jangan bagi dia masuk. Dia cakap macam tu lah kan. Dia cerita balik lah. Diorang memang dah tak peduli lah kan. Diorang tak layan lah benda-benda macam ni. Jadi dia pergi panggil ustaz tu masuk. Ustaz tu masuk. Dia kata akak lagi meronta-ronta. Akak meronta tu dia kata daripada dekat sofa yang akak marah-marah maki hamun suami akak tu, akak terus bangun. Akak terus bangun. Akak macam nak pergi serang ustaz tu. Tapi dia kata sampai dekat depan ustaz tu akak terberhenti. Ustaz ada baca apa macam tu lah. Jadi akak terberhenti depan ustaz tu. Tiba-tiba akak rebah. Lepas tu adik akak cakap, ustaz ada minta izin dengan suami akak untuk ubatkan akak macam ni. Dia kata okey. Masa tu memang waktu proses ustaz nak ubat akak tu, tiba-tiba akak ada baca macam Jampi ke? Jampi akak ada. Okay, dia kata yang dia dengar betul-betul sebab akak bila ustaz baca, akak baca. Ustaz baca, akak baca. Dia kata aku dengar engkau baca kafakarab. Lepas tu kau macam benda tu kau seorang je yang kau baca, dia cakap. Jadi yang akak ni macam inilah akak. Dia kata kau melawan dia. Lepas tu ustaz cakap pegang. Kalau boleh akak tunjuk gambar yang tangan akak bengkak kena pegang tu. Ada bekas jari suami dengan adik ipar akak tu. Dia akak boleh sangat tunjuk. Memang dia kata kekuatan akak tu, diorang ada 6 orang. Maksudnya ustaz, suami akak, adik akak, adik ipar akak, anak akak dengan pembantu ustaz. 6 orang tu pegang akak tak kuat. Jadi 5 orang yang pegang akak ni, ustaz terus cakap, okey, bangunkan dia. Ustaz maksudnya ustaz duduk belakang akak lah. Akak tak tahu apa yang dia buat. Adik akak cakap tak tahu apa yang dia buat. Lepas tu bila dia dah pegang kepala kau, dia kata kau menangis sekuat-kuat hati, kau menangis, kau menjerit, kita orang tak tahu nak buat macam mana lagi, tapi kau terlalu kuat, dia kata. Jadi kita orang semua tak boleh lepaskan kau, dia kata. So masa ustaz pegang kepala akak tu, waktu tu ustaz tanya dia, kau ni siapa, dia kata. Lepas tu benda tu lah yang jawab. Dia kata suara akak bertukar daripada yang macam sekarang korang dengar ni. Dia kata suara akak bertukar jadi suara perempuan tapi yang sangat garau. Dia kata nak kata lelaki pun bukan, nak kata perempuan 100% pun bukan. Dia kata tapi memang suara kau garau. Jadi ustaz tanya, kau ni siapa? Kau tak payah tahu, dia kata. Aku kena tahu kau ni siapa. Kalau kau tak bagi tahu aku kau siapa, siapa tuan kau, kau dari mana, aku bunuh kau. Benda tu siap cakap, kau nak bunuh aku, kau dah handal sangat ke, dia cakap. Jadi ustaz ni kata, okey, kau tak nak bagi kerjasama, aku kena bunuh kau. Sebab kau tak boleh duduk dalam badan manusia. Kau nak apa? Ustaz tanya lagi tahu, kau siapa? Kau tak payah tahu aku siapa, dia kata. Jadi ustaz kata, kenapa kau tak nak bagi tahu aku kau siapa? Aku nak kenal dengan kau. Hebat sangat kau ni. Lepas tu dia ketawa. Aku suka dia ni, dia cakap. Aku suka dia. Dia baik. Kau kenal dia dekat mana kau cakap dia baik? Aku kenal dia dah lama, dia cakap. Aku nak kahwin dengan dia. Lepas tu bila akak cakap macam tu, dia kata akak ketawa lagi. Lepas tu tiba-tiba akak menangis pula. Akak dah jadi macam apa ni dah macam
Diorang dah tak kenal siapa dah ni. Lepas tu akak menangis. Akak tengok muka suami akak. Ni yang adik akak cerita kan. Akak tengok muka suami akak. Aku nak kahwin dengan kau. Aku sayang kau. Kau ceraikanlah isteri kau ni. Lepas tu Ustaz cakap dengan dia. Ustaz suruh suami akak berdialog lagi dengan dia tau. Okey, aku boleh kahwin dengan kau. Kau kena bagi tahu aku kau siapa. Kau betul nak kahwin dengan aku? Kau ceraikan bini kau sekarang, dia cakap. Suami akak kata, aku tak boleh ceraikan dia selagi aku tak kenal kau. Macam mana aku nak kahwin dengan kau kalau aku tak kenal? Ustaz sambil membaca ni, Ustaz signal lagi, suruh cakap, continue cakap. Jadi bila suami akak tanya dia lagi, okey, aku kahwin dengan kau, tapi aku takkan ceraikan isteri aku selagi aku tak kenal kau siapa. Dia kata okey. Dia bukan cakap okey lah, maksudnya dia kata dia setuju lah. Dia kata engkau kenal aku, kita rapat. Tadi kau cakap, suami akak pula cakap lah kan, tadi kau cakap kau suka kat bini aku, ini sekarang kau cakap kau suka kat aku pula. Sekarang kau ni siapa? Dia kata, aku ni sebenarnya aku suka dekat kau, aku sayang kau, aku nak kahwin dengan kau. Agaknya Ustaz tu macam dah tak boleh nak sabar kan. Dia duduk dialog macam tu, dindong macam tu. Ustaz cakap, kalau kau tak nak keluar, aku kena bunuh kau sekarang. Aku tak boleh biarkan kau lama-lama dalam anak Adam. Lepas tu dia ketawakan, kau jangan cabar aku nak bunuh aku lah, dia kata. Amalan kau tu tak sehebat aku ni, dia kata. Jadi akak baca lagi jampi yang tadi akak baca. Terus Ustaz stop daripada kepala tu, dia terus ke depan, dia tangkap adik akak cakap, dia pegang ibu jari akak. Dia kata waktu dia pegang ibu jari akak tu, akak memang dah menjerit-jerit. Dia kata, lepaskan aku, jangan siksa aku macam ni, aku sakit, dia cakap. Lepas tu akak menangis lagi. Minta maaf, cerita ni agak panjang pula. Akak menangis lagi. Diorang cakap, masa menangis tu kita orang rasa tungkau. Sebab kau menangis, kau tengok suami kau kan, dia cakap kat ni dia sebut nama suami akak kan. Kau tengok suami kau, tolong ayang, I sakit, macam tu. Jadi Ustaz tu memang tak percayalah. Dia kata selagi tak ni kan. Tapi sebelum Ustaz nak keluarkan dia tu, Ustaz pegang lagi ibu jari akak yang kiri pula. Tadi yang kanan, yang kiri pula sama, dia dah terlalu menjerit-jerit. Dia memang dah tak boleh nak kontrol. Dia menjerit, dia menangis. Jadi Ustaz cakap, kau keluar, kau berjanji dengan aku, kau takkan kacau lagi suami isteri ni. Kau jangan lagi kacau rumah tangga dia. Kalau tak, aku terpaksa bunuh kau. Lepas tu dia macam, mungkin dia dah, yelah, diorang cut short lah kan. Dia kata okey lah, benda tu macam berjanji lah nak keluar. Sebab masa Ustaz kata nak Islamkan dia. Sebab tu akak pun macam tak sure sangat lah. Benda ni macam diorang pun mungkin tak nak cerita dengan akak lebih detail lah kan. Jadi terlalu panjang sangat. Diorang pun cakap macam tu. Last kali memang dia berjanji untuk dia keluar, dia takkan kacau lagi macam tu. Ustaz terus cakap dengan adik akak, ambil bekas. Ambil bekas macam besin ke apa macam tu lah kan. Selepas diorang cakap lepas dia pegang kaki akak, dia balik ke belakang akak semula. Dia macam urut daripada belakang tu sampai ke kepala. Akak muntah. Akak muntah sebab cerita dia terlalu panjang lah untuk akak cerita. Jadi akak terus cut yang macam tu lah. Muntah tu diorang kata nampak macam ulat beras. Ulat beras kan color coklat, tapi halus. Tapi tak adalah halus sampai diorang tak boleh nampak. Diorang nampak ulat bercampur dengan cecair warna kuning-kuning orange, macam berurat. Diorang cakap macam tu lah. Jadi Ustaz kata biar dia muntah, bagi dia bersihkan dalam ni. Lepas bila akak dah muntah tu,
tak adalah macam banyak sangat kan. Dia muntah setakat keluar yang apa yang sepatutnya keluar je lah. Jadi ustaz cakap, okey, jangan tunjuk dia, masukkan dalam plastik, nanti bagi dekat saya lah muntah ni. Dia kata, saya tolong buangkan, dia cakap. Jadi lepas habis daripada lepas isyak tu, mungkin dalam 8 lebih macam tu, habis benda ni pukul 10 suku macam tu. 10 suku tu masa je tu baru betul-betul sedar. Ustaz tunggu sampai akak sedar. Dia kata memang dia patut tunggu sampai sedar lah. Dia katakan bila akak dah sedar tu, dia terus pesan, dia tanya, nama siapa? Dia cakap. Jadi bila akak sebut nama akak, mana suami? Akak tunjuklah suami akak. Akak sebentar kan. Jadi okey, ustaz cakap, okey macam ni, pergi bersihkan diri, ambil wuduk, pergi solat, dia cakap. Lepas solat kita duduk berbual. Macam tu lah. Jadi masa berbual tu, lepas akak solat semua tu, akak duduk berbual tu, ustaz cerita. Dia kata waktu dia pegang kepala akak tu, dia rasakan panas yang terlalu panas, dia cakap. Memang hantaran ni, dia kata sebenarnya ni adalah hantaran ni, dia kata. Hantaran ni memang kuat. Bila dia dengar akak baca jampi tu, dia kata dia dah tahu ini adalah dia cuma cakap lah mungkin, dia kata mungkin ini adalah pemisah, nak memisahkan kamu dan suami, dia kata. Jadi kita orang ni berdua ni macam ada pula yang nak pisahkan kita. Sedangkan kita rasa, kita ni sendiri rasa kita macam kita tak ada buat salah dengan orang. Kita macam tak ada nak aniaya orang. Kan kita tak kacau orang. Kita dengan life kita sendiri macam tu tau. Jadi ustaz kata tak apa, nanti kita kena bersihkan lagi, dia kata. Rumah pun nak kena pagar. Nak kena pagar rumah, dia kata. Jadi ada lagi proses-proses yang kita nak kena buat lah. Sebab dia cakap sebab dia pula orang yang hantar ni bukan guna hikmat misal kata bomoh ke, ada perantara. Maksudnya bukan, dia buat sendiri. Jadi bila dia buat sendiri ni, dia kata dia boleh ulang bila-bila masa dia nak buat, dia cakap. Jadi kita kena percepatkan, maksudnya yang pagar rumah dululah macam tu. Jadi sementara nak buat pagar rumah tu tak boleh buat malam tu, ustaz kata. Dia ada hari dia cakap kan. Jadi akak pun okeylah tak apa. Cuma dia pesan dekat akak sementara nak sebelum pagar rumah tu, dia kata bukalah zikir-zikir ke, ayat Al-Quran ke apa ke macam tu, dia kata. Dia kata cuma dia tak galakkan buka ayat-ayat ruqyah, dia kata. Sebab ayat-ayat ruqyah ni nak kena ada orang yang betul-betul macam, maksudnya yang boleh, orang yang boleh jaga maksudnya yang boleh jaga dari rumah kan, maksudnya takut jadi apa-apa sekiranya kita buka ayat ruqyah tu, dia kata. Jadi akak pun okey, daripada bulan 5 tahun lepas tu sampai sekarang ni akak masih lagi berubat lah dengan dia. Setakat ni alhamdulillah lah akak dah pagar rumah. Selepas pagar rumah tu kita rasa macam tenang sikit lah. Akak dengan suami pun macam hubungan kita orang dah macam awal yang dulu balik. Maksudnya dah bohong lah kalau tak ada bergaduh kan. Tapi tak bergaduh yang macam sebelum tu. Sebelum tu memang perkara kecil pun dia boleh jadi besar. Macam tu tau. Jadi last akak pergi berubat dengan dia minggu lepas hari Jumaat. Akak ni alhamdulillah lah. Cuma yang buat proses ni jadi lama berubat ni sebab macam yang dia cakap tadi lah, dia buat benda ni sendiri. Dia tak guna hikmat orang lain untuk ubat. Jadi suka hati dia lah. Bila rasa dia nak hantar, bila rasa dia kata dia nak mengganggu, dia akan buat. Cuma alhamdulillahnya ustaz pesan lah, sekiranya ada rasa apa-apa, call aja dia. Kalau call tak dapat, WhatsApp je dia kata, bagi tahu. Akak ni alhamdulillah lah, ustaz tu masih lagi menjaga akak ni lah dengan keluarga akak. Macam tu lah ceritanya. Tapi selepas yang kejadian ni, akak jadi seorang yang memang lagi kerap senang nampak makhluk-makhluk ni. Macam tu lah. Daripada kecil memang boleh nampak lah. Daripada kecil tu memang akak boleh nampak, cuma dia tak selalu nampak. Kali ni dia macam
Kalau rasa ada tu akak akan nampak. Sama ada yang teruk ke ataupun yang berupa manusia ke, tapi macam tu lah. Kayaknya ada cerita lagi lah. InsyaAllah tu ada lagi lah. Okey, baik. Tapi kita nak tanyakan dululah untuk cerita kali ni. Tapi mungkin tak banyak lah kan, sebab masa pun dah agak panjang. Jadi kat saya yalah, bila kita sebut tentang sihir pemisah, dia mestilah sebab ada yang tak senang duduk, tak senang hati dengan mungkin hubungan akak dengan suami kan. Jadi dah tahu ke siapa, akak sendirilah tahu tak siapa yang buat? Akak tak tahu siapa. Yang ustaz tu boleh cakap, orang ni memang kenal dengan kami berdua lah. Dia memang kenal lah. Cuma dia kata, kalau dia bagi tahu siapa, dia kata, benda ni tak habis. Dia kata, benda ni tak habis. Silap-silap boleh datangkan macam apa, dendam lah. Kita jadi macam kan. Jadi banyak hal. Jadi dia kata lebih baik tak perlu tahu daripada awak berdua tahu, dia cakap. Cuma yang saya boleh bagi tahu, orang ni memang kenal awak berdua dan awak berdua kenal sangat dia cakap macam tu. So kita orang sekarang ni macam dalam pergaulan tu kita macam biasa je. Cuma tak bukanlah kata kita ni menunjuk, bukan, tapi dah memang kita ni suami isteri kan, Syuk sendiri dah berkahwin. Tak adalah kata kita bercium depan awam ke, bukan. Maksudnya macam kita punya rapat sebagai suami isteri tu macam biasalah. Cuma kita pun tak tahu ni penyakit apa, penyakit ain. Okey. Macam tu lah. Okey. Dan yalah, macam ustaz tadi beritahu yang orang ni sendiri yang menghantar sihir. Adakah hantaran sihir ni dia selain daripada si pelaku tu buat, adakah benda yang dibagi? Maksudnya macam kadang-kadang kita kena sihir disebabkan kita ambil satu barang tu, duit shilling ke, ataupun makan makanan yang diberi ke? Tak. Ini ada memang hantaran daripada orang tu. Maksudnya melalui angin ke macam tu. Ada tak ustaz lagi tu? Akak tak tanya pula macam tu. Ustaz pun tak bagi tahu. Dia cuma bagi tahu macam tu je lah. Ini adalah hantaran daripada orang. Dia cakap macam tu. Dia tak ada macam bagi kita detail daripada angin, makanan atau tak. Cuma okey, dia ada pesan dengan akak. Walaupun dengan kawan-kawan kita sendiri, kalau ada orang bagi macam kita makan kan, hantar kita macam makanan, bungkuskan apa-apa ke, macam kita bagi kawan-kawan kan, dia kata ambil, dia kata jangan tak ambil, tu rezeki, dia cakap. Tapi sebelum makan tu cukup dengan bismillah, dia kata. Tu kalau nak makan lah, dia kata tu pulang, dia kata cukup dengan bismillah. Tapi kalau rasa was-was tu, kita sedekahkan kepada orang lain, dia kata. Macam tu. Okey, baik. Satu cerita yang menarik. Dan semasa akak semayang yang kata ada makmum, apa benda yang macam makmum kat belakang tu, ada lagi jadi selepas dah berubat ni, ada lagi ke benda-benda pelik-pelik tu berlaku dah? Dah tak ada. Alhamdulillah dah tak ada. Cuma akak sekarang memang kita orang dah tak keluar malam dah. Sebab pernah lah. Sebab ustaz dah kata kan, dia boleh buat sendiri kan. Dia tak boleh masuk rumah, tapi dia dekat luar. Macam tu. Jadi sebelum masuk rumah tu macam biasalah, ustaz cuma pesan baca ayat kursi. Sebab akak masih lagi boleh rasa yang apa tu, meremang dekat tengkuk. Tapi serap lah. Bila rasa meremang kat tengkuk, macam tu lah. Memang macam tu. Memang kita tahulah. So bila kita tahulah kan, yang benda ni dia sukakan pada suami. Yalah. Akak As ni, jadi takkanlah lelaki buat pula. Betul. Pelik pula aku. Tak pernah pula aku dengar yang sejenis ni kan. Jadi perempuan lah. Okay, jadi so tak kisahlah lelaki perempuan kan, kita ingatkan lagi kalau nak dapatkan sesuatu tu biarlah cara yang betul. Jangan mensyirikkan Tuhan. Benda ni bukan sesuatu kecil. Betul. Kalau kita dah tahu tu dah milik hak orang kan, elakkanlah. Dan pada yang dengar ni boleh jadikan iktibar lah. Kita selalu dengar pasal cerai. Kalau nak katakan kalau aku dengar pada kawan aku, kes cerai di Malaysia sebenarnya banyak. Ada yang 2-3 hari berkahwin cerai pun ada.
Betul. Kan? Jadi aku tak sure lah kalau mungkin boleh jadi ini kisah, boleh jadi ni puncanya takkanlah sekali 2 hari bergaduh tiba-tiba dah bercerai kan. Jadi mungkinlah boleh cek semula. Dan yang suami janganlah nak marah je kan, tanya elok-elok. Kan? Sebab benda ni emosi tau. Bila kita tengah takut, kita tambah marah lagi emosi, lagi senang benda tu masuk sebenarnya lah. Jadi masing-masing kena main peranan. Yelah cerita ni memang bagi aku cerita yang berkenaan nak berpisahkan pasangan ni. Cuma aku masih tertanya-tanya lagi yang penghujung ni kenapa yang kenanya adalah Kak Az. Sedangkan dia inginkan suami Kak Az. Supposedly suami dia yang akan. Sebab aku rasa lah kan, aku cakap kan jadi macam salah pula. Aku rasa dia kenal ni macam kenalan lah. Faham tak? So maksud dia nak sakitkan Kak Az lah sebenarnya. Dia bukan nak okay, faham. Dia nak sakitkan Kak Az. Akak lepas ni masih ada kisah tentang sihir ni ataupun dah cerita lain kak? Dah cerita lain lah kot. Okay, baik. Dia kalau ikutkan history keluarga lah kan. History keluarga, akak ada 4 orang adik-beradik. Okay. Tapi 2 orang ni adalah pemungut. Pemungut? Faham tak pemungut? Okay. 2 orang ni maksudnya pengutip. Maksudnya kita senang dapat. Walaupun hantaran tu untuk orang lain, kita pun boleh dapat, kita pun boleh kena. Itu adik akak yang nombor 3. Itu lagi mahal dahsyat. Tapi dia kira dalam 4 ni akak dengan dia je lah. Yang nombor 2 dengan nombor 4 tu alhamdulillah setakat ni memang tak ada lah. Okay, apa pun kita doakan Kak Az lepas ni semakin sembuh dan orang kata dah tak adalah pasal sihir ni. Kita doakan sama-sama kan lah. Dan juga pada orang-orang yang mana mungkin menghadapi masalah yang sama macam Kak Az. Okay, jadi untuk video lebih menarik, jangan lupa support kami geng. Untuk kami producekan video lebih banyak. Tapi mungkin Kak Az ada sepatah 2 kata mungkin nak share dengan penonton Santai Cik. Akak tak ada apa-apa yang boleh akak cakap. Cuma dalam rumah tangga ni kita cuma jaga je lah rumah tangga kita kan. Maksudnya berkawan pun kita kena, maksudnya berpada-pada lah, walaupun dengan best friend kita ke apa ke. Sebab bila dah jadi macam ni, okay, benda tu wujud. Benda tu memang ada. Jadi tak boleh tak percaya, tak boleh nak percaya sangat pun tak boleh. Maksudnya macam tu lah. Jadi waspada dengan siapa pun kita berada, dengan siapa pun kita berkawan, hati-hati. Jangan mudah termakan atau diperdaya. Sebelum aku tamatkan video kali ni, suka diingatkan kepada korang semua, dalam kelas Esport Overseas Academy ni, korang akan belajar banyak cara tentang eBay ni. Dan 5 chapter yang akan dikongsikan kepada korang semua. Antaranya macam mana nak set up eBay A to Z, cara korang nak pilih product placement dekat eBay, dan ketiga ni yang paling penting, korang kena tahu macam mana nak withdraw duit ke Malaysia dalam bentuk USD. Yang penting korang kena ingat, biar duduk kat Malaysia, biar gaji USD. Seperti biasa, jangan lupa like, share and subscribe. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.